Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi sirah dengan episod kisah para sahabat dalam perang Uhud. Ziyad ibn Sakan dan beberapa orang sahabat mempertahankan Nabi dengan nyawa mereka. Akhirnya dia pun ditombak dan dipanah. Dia pun jatuh dekat dengan kaki Nabi. Nabi kata apa? Ubnuhu minni. Dekatkan dia dengan aku, Nabi kata. Ziyad pun didekatkan dengan Nabi sambil dia merangkak pada kaki Nabi dan akhirnya syahid di kaki Nabi, bersaksi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat para sahabat. Sayyidina Anas ibn Nadir, siapa dia? Bapa saudara kepada Anas ibn Malik. Meluru laju masuk ke medan Uhud. Waktu saya cerita ni cuba bayangkan view dia. Kemudian dipanggil oleh Sa'ad ibn Mu'az. Wahai Abu Ammar, wahai Abu Ammar, hang nak pergi mana? Tengah-tengah perang ni, dia lari laju masuk dalam medan perang. Wahai Abu Ammar, hang nak pergi mana? Kata Sayyidina Anas, alangkah semerbaknya harum bau syurga wahai Sa'ad, seolah-olah sekarang aku sedang mendapatinya di kaki Uhud ini. Sahabat-sahabat Allah bagi izin kepada mereka untuk bau syurga. Allah Akbar. Kita bau apa? Kisah bau syurga ni ada berbelah sahabat yang bau syurga ketika perang. Dia pun masuk dalam perang dan bertempur habis-habisan. Dan akhirnya kata Anas ibn Malik, bapa saudara dia yang masuk tadi, kata Anas ibn Malik, kami tidak menjumpai jenazah beliau kecuali satu jenazah yang mempunyai lebih daripada 70 kesan tikaman ataupun tombak ataupun luka pada tubuhnya sehinggakan mukanya orang tak kenal pun. Jenazah syahid banyak. Betul. Lepas tu bila dah kena sampai 70 kesan tikaman, orang tak kenal dah muka. Dah tak jadi rupa kita dah. Dan akhirnya kakak kepada Anas ibn Malik datang. Kakak dia kata, inilah Anas ibn Nadir pada satu tanda yang terdapat pada jarinya. Kisah sahabat yang kita dengar ni, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku untuk jadi hebat macam mereka juga. Sahabat seterusnya adalah Amru ibn Jamuh. Hebat. Semua sahabat yang saya nak cerita pertama, semua sahabat yang hebat-hebat. Dengan apa Amru ibn Jamuh? Dia pakcik kan, seorang tua dan tempang. Sifat dia tua, sifat dia yang kedua adalah tempang. Bila berjalan nampak tubuh yang tempang tadi sehingga beliau tidak diwajibkan berperang. Dalam perang Uhud, Abdullah ibn Jabuh ni ada 4 orang anak dan keempat orang anak dia daftar masuk perang Uhud. Abdullah ibn Jamuh pun nak masuk perang Uhud, tapi anak-anak dia 4 orang agak bagi tak bagi. Mereka dah pirah cukup lah, ayah rehat kat rumah lah. Ingatlah saya baca, mereka tak benarkan ayah mereka masuk sertai perang Uhud, iaitu Amru bin Jamuh, sebab ayah mereka dah tua dan tempang. Tak boleh berlari, jalan pun perlahan. Yalah, kalau kita sebagai anak pun kita mungkin takkan bagi ayah kita ikut perang. Bila anak-anak tak izin waktu tu, hidup zaman Rasulullah ada. Dia pergi mengadu pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku nak ikut perang, anak tak bagi. Nabi kata, wahai Amru, kamu sakit dan kamu diuzurkan untuk tidak ikut perang. Kalaulah kita iman sekarang ni, kita seronok lah, tak perlu ikut perang, tak perlu mati syahid, tak perlu susah payah, tak perlu tinggal apa yang kita ada, kereta kita, kerja kita, tak perlu tinggal, seronok lah. Dengan iman sahabat ni, apa dia buat? Apa respon dia? Abdullah ibn Jamuh pun sedih. Bila dia sedih, Amru ibn Jamuh sedih, Nabi pergi jumpa dengan anak-anak dia. Ni sifat Nabi, depan tak bagi, tapi belakang Nabi pergi jumpa dengan 4 orang anak dia. Arif, boleh? Apa Nabi kata? Izinkanlah ayah kalian untuk masuk ke perang Uhud, semoga beliau memperoleh syahid. Hebat orang syahid ni. Maka Amru ibn Jamuh masuk perang. Alhamdulillah. Maka Amru ibn Jamuh masuk perang, akhirnya dia pun mati syahid dalam perang Uhud. Anak-anak dia bawa dia balik lepas tu. Kemudian ada sahabat diceritakan oleh Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit ni siapa dia? Pakar Al-Quran. Di antara ketua-ketua Quran di kalangan sahabat, nama dia Zaid ibn Sabit. Nak bubuh nama anak, bubuh Zaid Sabit, boleh, tak ada masalah. Pakar Al-Quran, ambil barakah. Nama sahabat, tatanazzalur rahmah, turun rahmat Allah. Waktu habis dah perang Uhud, Nabi pesan pada Zaid, wahai Zaid, cari Sa'ad ibn Rabi', ketua Khazraj. Ansar terbahagi kepada 2, Aus dan Khazraj. Sa'ad ibn Rabi', ketua Khazraj. Wahai Zaid, cari Sa'ad, tanya dia apa yang dia dapati sekarang ni. Ni mukjizat Nabi lah. Ni kita tengok. Waktu ni Rasulullah sedang mendapat wahyu daripada Allah. Zaid pun pergi cari. Kata Zaid, aku pun pergi cari. Akhirnya aku melihat Sa'ad ibn Rabi'.
dalam kesakitan di akhir hayat dan nafasnya. Zaid pun kata, wahai Sa'd ibn Rabi', Nabi sampaikan salam pada kamu. Nabi tanya apa yang kamu nampak dan apa yang kamu dapati sekarang, wahai Sa'ad. Agak-agak apa jawapan Sa'ad? Jawab Sa'ad ibn Rabi' bagi tahu pada Rasulullah, aku jawabkan salam baginda. Itu yang pertama. Bagi tahu pada Rasulullah, wahai Zaid, saat ini aku sedang mencium keharuman syurga. Dan sampaikan pada Ansar, wahai Zaid, tidak ada alasan, no excuse untuk kalian tidak dapat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana mata kalian dapat melihat. Makna kata janji Allah, janji Rasulullah itu benar. Dekat-dekat nak mati, Allah buka hijab, nampak syurga, bau syurga. Semoga Allah rezekikan saya dan juga sahabat-sahabat yang ada pada petang Jumaat ini sedemikian. Amin Rabbul Alamin. Abdullah bin Jahash, kisah yang terakhir pada petang ini. Yang ni paling best menurut saya lah. Paling best. Doa. Sebab kita kan suka doa. Nak kahwin dua. Doa. Nak naik pangkat. Doa. Nak dapat anak. Doa macam-macam. Ni kisah tentang doa. Ada dua orang sahabat. Yang pertama, sahabat ni nama dia Abdullah ibn Jahash. Sama-sama nama dia apa? Abdullah ibn Jahash. Yang kedua, nama dia Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sama-sama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, jadi dua orang sahabat ni berpakat, jom kita berdoa. Seorang doa, seorang amin. Maka doa akan cepat Allah kabulkan. Ni tips dia. Nak doa, rajin doa, Arif amin. Tama-tama orang tu alim pula macam Arif. Allah Akbar. Orang yang penyabar pula macam Rodi. Allah Akbar. Nah, combine. Seorang doa, seorang amin. Maka mereka kedua ni pun pergi dekat batu penjuru. Mula-mula sekali dikisahkan dalam satu riwayat dalam hadis, nama sahabat tu Sa'ad ibn Abi Waqqas doa dulu. Ya Allah, esok ketika perang, Ya Allah, temukan aku dengan musuh yang paling kuat, Ya Allah. Ya Allah, musuh tu serang aku dengan hebat, Ya Allah. Aku pun serang dia dengan sungguh-sungguh, Ya Allah. Ya Allah, kemudian kurniakanlah kemenangan ke atas aku supaya aku dapat membunuh musuh tersebut di jalan-Mu, Ya Allah. Dan aku dapat ghanimah harta rampasan pada esok hari. Maka Abdullah ibn Jahash pun kata, amin. Nampak? Lepas tu seorang lah pula doa. Sama nama dia apa? Abdullah ibn Jahash pula doa. Abdullah ibn Jahash angkat tangan, Ya Allah, esok ketika perang, Ya Allah, temukanlah aku dengan musuh yang paling hebat. Sama juga. Musuh itu serang aku dengan hebat, Ya Allah, dengan sungguh-sungguh, dan aku pun serang dia dengan sungguh-sungguh, Ya Allah. Kemudian izinkanlah musuh tersebut untuk bunuh aku, Ya Allah. Kat sini sedih. Dan izinkanlah dia, Ya Allah, untuk potong hidung dan juga telinga aku, Ya Allah. Dia sanggup tak? Kemudian di hari akhirat kelak, ketika mana dibentangkan amalanku di hadapan-Mu, Ya Allah, Engkau akan bertanya aku, wahai Abdullah, kenapa hidung dan telinga kamu dipotong? Maka aku akan jawab, Ya Allah, hidung dan telinga aku ini dipotong di jalan-Mu dan juga di jalan Rasul-Mu. Kemudian Allah akan berkata, benarlah, ia dipotong di jalanku. Allahu Akbar. Nah, iman sahabat. Agak-agak lah kita dekat nombor 1 ke nombor 2. Agak-agak je lah, agak-agak. Mesti nombor 1 kan. Esoknya, kedua-dua doa kami ini Allah kabulkan. Dan kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, doa Abdullah ibn Jahash lebih baik daripada doaku. Pada petang itu juga kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku melihat hidung dan telinga Abdullah ibn Jahash dicucuk dengan benang. Pada waktu perang Uhud tu juga pedang Sayyidina Sa'ad patah. Bila pedang patah, nak lawan susah. Mereka perang bukan muknya kita, perang guna pedang. Jadi bila pedang patah, ni mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi pelepah tamar dekat Sa'ad. Wahai Sa'ad, pelepah tamar. Sa'ad pun ambil pegang sambak-sambaknya pelepah tamar terus dekat jadi pedang. Pedang tu kata Sa'ad ibn Abi Waqqas lebih tajam daripada pedang dia. Dan pedang tu dalam jangka masa yang lama barulah Sa'ad ibn Abi Waqqas jual dengan harga 200 dinar. Jadi pelepah tamar jadi pedang. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita banyak mukjizat, lebih daripada 1000 mukjizat. Itu sahaja. Jadi kita akan sambung lagi sirah episod seterusnya pada waktu akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.